44 orang. Okey, sebelum kita nak mula, saya nak kita nak letakkan kehadiran. Saya memang nak titik beratkan kehadiran kamu sebab topik pun matematik tambahan. Kamu bayangkanlah kalau kamu tak dapat kuasai, susah jugalah kan. Dan benda ni boleh tengok berkali-kali lah. Kalau kat sini kamu tak faham, kamu boleh terus tanya soalan Sekejap saya buat kehadiran. Kehadiran kelas matematik. Sambil tu, siapa yang tak buat nombor 7 muka surat 10 boleh buat dulu. Jawapan dia K, sepatutnya kamu dapat 4. Kamu apa? Pak Isan dan Pak Iman kan? Okey, saya dah letak di Telegram. Saya nak semua terus masukkan kehadiran kamu tu. Senang kita. Okey, so kita lihat soalan nombor 7. Present screen. Ada 51 orang. Awak ada 59. Saya tunggu lagi 8 orang ni. Okey, sambil tu kita lihat kepada soalan. Ada yang kata, ini soalan dia. Muka surat 10 Katanya tak tahu lagi. Yang ini kan. Nombor 7 ni. Okey. So di situ kita tengok pada nombor 7. Nombor 7. Raja di bawah menunjukkan pemetaan fungsi. So diberi fungsi hx dipetakan 5x tolak 4/2. Cari nilai bagi K. Okey, K tu di mana? Kedudukan dia. Kalau di tempat ni awak nampak ada dua. Di satu X, satu lagi ini hx lah kan. Macam Y dia lah. Ataupun kita tahu dia Y. Ataupun kita panggil sebagai output apa lagi? Codomain. Ingat lagi image, betul tak? Okay. Belah sini kita panggil dia Y ataupun input ataupun domain. Apa lagi kita panggil? Ataupun objek. Okay, so K tu kedudukannya di objek kat sini kan. Jadi dia adalah objek. So kita mulakan dengan langkah pertama. Kita akan pastikan apa fungsi dia. So fungsi dia hx sama dengan. Ingat lagi kita boleh tulis dalam dua form. Satu buat anak panah boleh ataupun sama dengan. Dua-dua diterima. So 5x tolak 4/2. Jadi dia nak cari nilai bagi K. K-nya duduk di X iaitu domain ataupun objek. So kamu gantikan, dia akan jadi gantikan X sama dengan K lah. Ganti So dia akan dapat HK sama dengan, maksudnya apa? Setiap X tu kamu akan gantikan dengan K. Boleh So S ganti dengan K. Sini maksud saya. Okay, so tolak 4 bahagi 2. Okay, so kita tengok K ni kalau dia melalui satu fungsi dipetakan, dia akan dapat image 8. Jadi kita buat apa sini? Sama dengan 8. Okay, faham tak untuk langkah 2 ni? Okay, saya harap kamu faham lah kenapa jawapan dia dapat? Sebab dia dipetakan. Jadi bila kita buat jalan kerja tu 5 darab dengan X, darab dengan K, kita dapat 5K tolak 4/2 sama dengan 8. So bawa sini kita dapatkan darab. So 8 darab 2 16 kan. So 5K sama dengan 20. 4 bawa pergi sana tambah 4 kan. Jadi K sama dengan berapa?
20 bagi 5, 4. so kena dapat 4. Okey, boleh ya? Okey, so itu sahaja. Bukan kelas kita, itu sahaja untuk yang sesi yang sebelum ni. Okey, so sekarang kita masukkan kepada 1.2 fungsi gubahan. Okey. Jadi bila kita tengok kat situ, fungsi gubahan ni ada banyaklah bendanya ni Jadi tak apalah, jangan tengok yang banyak. Kita tengok apa yang kita perlu tahulah. Okey, menentukan fungsi gubahan. Apakah maksud fungsi gubahan? Fungsi gubahan ni ataupun composite function, dia melibatkan lebih daripada satu fungsi. Jadi kalau dalam kes ni, waktu 1.1 kamu belajar fungsi. Fungsi kalau kamu ada A dengan B sahaja, di mana A dia akan jadi domain, B dia akan jadi codomain. Okay, tapi 1.2 dia akan melibatkan lebih daripada satu fungsi. Okay, so sini kamu boleh tulislah composite function ataupun gubahan. Maksudnya lebih daripada satu fungsi. Tulis dekat buku nota kamu tu. Satu fungsi. Satu tinggal. Tak mana? Satu fungsi Lebih daripada satu fungsi. So dalam kes ni, kalau kamu punya syllabus ni, kamu akan libatkan 2 fungsi lah. Nanti kamu akan tengok ada 3 ke 4 fungsi yang lain Okay. Di mana dalam kes ni kalau kamu tengok mula-mula A ke B melalui fungsi F. Lepas tu B ke C melalui fungsi G. Jadi bila melalui fungsi G ni, B ni dia dah jadi objek, C dia dah jadi image. Okay, setiap dia jadi objek, C dia jadi image. Kalau F tadi A jadi objek, B jadi image. Lepas tu melalui fungsi G, B jadi objek, C jadi image. So cara baca dia, cuba kamu tengok anak ni, yang bawah ni. A ke C, dia akan jadi GF. Tu cara dia baca lah. Cara nak baca dia terbalik. So far nak faham. Cara dia baca, dia punya bacaan terbalik Dia pergi ke A ke C, tapi baca dia GF. Terbalik baca dia. Okay, sini dia dah kenalkan. Yang dah saya buat cursor ni. Saya bulatkan. Ini kamu highlight benda ni. Highlight kan. Okay, tu dia highlight. Okay, baca yang kita highlight ni, maksudnya F titik A tu FA lah. FG adalah A ke B, G adalah B ke C. So GF adalah A ke C. So baca dia terbalik. Itu, kita fahamkan itu dululah. Kalau A ke C dia baca terbalik, GF. Okay, fungsi gubahan GFX bermakna satu objek X dipetekan kepada fungsi F diikuti dengan fungsi G. Jadi dalam kes ni, dia buat GF ni maksudnya benda ni adalah GFX. Di mana FX tu dia akan jadi objek dia. Nanti kita akan tengoklah. Saya rasa kamu tak faham sangat kan benda ni kan. Tapi kita tengok contoh. Bila tengok contoh kita akan lebih jelas Okey, contoh. Mana ni? Kat sini. Diberi kamu GX, 2X tambah 3, tengok kuasa saya. Fx adalah 1 tolak 4X. Cari fungsi gubahan FGX. Okey, jadi untuk contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama. FGX. So dalam kes ni, kalau FGX, kalau saya letakkan ni bintang kan. Kita nak cari F bintang. Jadilah. So, bintang saya apa dalam kes ni? Contoh pertama. Bintang saya adalah G. Bintang saya apa? Bintang saya adalah GX. Okay? Jadi automatik dalam kes ni, GX dia akan jadi objek. Contoh satu. Okay? Jadi yang pertama, solution dia FGX sama dengan, so saya buat bintang tadi kan. So bintang saya kat sini adalah 2X tambah 3. Jadi apakah function F tu? F tu adalah 1 tolak 4X ni. Okay, jadi 1 tolak 4, yang X tu kamu ganti dengan bintang. So X ganti dengan bintang. Sebab sekarang ni yang macam dulu-dulu yang kamu buat, ingat sebelum ni saya scrollkan.
Ni. Yang tadilah contoh tadi. Ni nombor 7 ni kan. Okay, sekarang macam ni lah, macam X ni. X ni apa? X ni adalah objek. So setiap objek kita gantilah, macam ni K ni jadi objek. Jadi setiap X kita ganti dengan K. Faham Sebab K adalah objek. Tapi fungsi gubahan tadi tu, yang GX tadi dia akan jadi objek kepada fungsi F. Ya. So, untuk yang ini, gubahan ni, untuk yang ini, yang saya bintang tadi adalah objek. So, bintang ni objek saya. Jadi, objek saya apa? Objek saya adalah GX. Bila macam tu, setiap kali saya nampak X, macam F ni 1 tolak 4. X kita ganti dengan bintang. Bintang adalah 2X tambah 3 lah. Lepas tu dia selesaikan. Ini contoh satu lah. Okay. Kita lihat kepada jalan kerja dulu. Sebelum kita buat banyak-banyak contoh ni, nanti kan kamu tak faham sebab kita tak buat kan. So kita tengok pada contoh. Bila tengok contoh dia lebih senang. Contoh pula, sorry, latihan. Contoh pula saya ni. Okay. Cari fungsi gubahan FG dan GF. Okay, kita tengok pada yang pertama yang A ni. Okay, yang pertama kita nak cari nombor 1, sorry. Yang pertama kita nak cari FG. Okay, FG ni maksudnya adalah F kurungan GX. Ni benda dia. Okay, itu langkah pertama kamu. Tulis dulu. FG ialah F kurungan GX. So, apa GX ni adalah dia punya objek. So, sini saya tulis. Ni objek. Saya bintangkan Okay, GX ni adalah bintang kamu. Okay, jadi apakah F tu? Okay, F ialah dalam kes ni adalah 2. 2 kan? Betul 2. Okay, lepas tu kamu ada X betul? So dalam kes ni X ni kamu terus ganti dengan apa? Ni kan 2X tambah 3 kan? Sekarang kamu nampak X. X tu kita ganti dengan apa? GX. Kita ganti dengan GX. Kita ganti dengan bintang. Saya buat bintang lah. Saya buat bintang dulu. Saya nak kamu faham dia punya konsep asas dia. 2 bintang tambah 3. Okay. So masuk bintang tu kamu ganti bintang kamu dengan 2. Okay, bintang kamu ganti dengan apakah bintang kamu dalam kes ni? Bintang ni ini kan? So 2 tambah 5 X kuasa 2. Okay. Itu maksudnya setiap X pada F tadi kamu ganti dengan function GX, fungsi GX. Iaitu 2 tambah 5X kuasa 2. Okay, lepas tu yang lain tu kamu sambung sama. Okay, ni bintang tadi kan? Okay, tambah 3 jangan lupa. Tulis tambah 3 kat belakang. Okay? Okay, so kamu kira. Dapat berapa ni? Ni kita boleh darab tak ni? Boleh. Boleh kan? So 2 darab 2 kamu dapat 4 tambah. Ni berapa? 2 darab 5 berapa? 10X kuasa 10 X kuasa 2 tambah 3. 3. So kamu akan dapat dekat situ berapa ni? 10 X kuasa 2 tambah 7. Okay. Ni soalan yang pertama. Okay. Jadi kalau 1/1 kamu faham, setiap objek tu kamu gantikan dengan benda yang kamu nak cari kan. So dalam kes ni, setiap objek kamu, bila masa kamu nampak X tu kamu ganti dengan objek yang tersebutlah yang disuruh ganti tu. Okay, ini baru yang pertama. Maksudnya ini adalah FG. Kan? Okay, kalau yang kedua kita nak cari nombor 2 dia nak GF. GF. Okay. GF bermaksud G kurungan FX. So dalam kes ni, yang mana objek? G ke F? G ke F?
G. A, F, F. Dalam kurungan dia adalah objek. Okay, tadi bintang ni nak ganti apa? Bintang bulan kot. Saya ganti dengan bulan pula lah. So, ni bulan. Warnanya bulan lah. Padam. Saya padam saya takut nanti kan kamu tak faham. Okay, so kita ganti dengan bulan. So, dalam kes ni, ambil function G. So, G tu ialah 2 tambah 5x kuasa 2. So, 2 tambah 5. Okay. Nampak tak tu ada x kuasa 2 kan? So, x kuasa 2 bermaksud kamu ada bulan kuasa 2 lah. Ni bulan. Bulan kuasa 2 kan. Okay, lepas tu maksudnya bila masa kita nampak bulan je kita ganti dengan fx. Tu bendanya. So, kita ganti dengan fx. So, sini kita dapat. Okay, 2 tambah 5. So, kurungan. Okay, bulan kita adalah fx. So, 2x tambah 3 kuasa 2. Okay, so yang ni cuba kamu kira. Sebab tak muat Sini. Muat. Cuba kat sini nombor 2. Sambil tu kamu kira lah. 2 tambah 5. So, dia nak GF. Maksud G kurungan Fx. Okay, maksudnya 2 tambah 5. Okay, X tu kita ganti dengan Fx lah. Maksudnya so, X kita ganti dengan Fx. So, Fx kita adalah 2X tambah 3. Kuasa 2. Okay, boleh tak faham ni? Boleh. Boleh baru tau untuk kamu. Tapi kamu kena yang jelas dulu konsep ni. Kalau kamu pandai kira, konsep tak jelas pun susah juga. Okay, kalau nampak soalan ni mana nak selesaikan dulu? Ni algebra ni. Nak darab dulu ke? 5 darab 2X ke kuasa 2 dulu? Kuasa dulu So ingat lagi prinsip Bodmas. Bodmas form 1, sekolah rendah. You tak boleh multiply dulu, you kena bracket dulu, kubah dan tato. You kena selesaikan kurungan dulu lah. So selesaikan kurungan dulu. Cuba selesaikan. So kamu dapat 2 tambah 5, selesaikan kurungan. Kamu dapat 4x kuasa 2. Tambah 2 darab 3, 6. 6 darab 2, 12x. Tambah 3 kuasa 2, 9. Okay? Apa formula tu? Kenapa saya kira laju sangat tu? Saya tak ada kembang-kembang macam kamu. Ni basic ni. Kamu dah belajar kan? Form 3. Kembangkan. Ingat lagi tak? Kembangkan. A kuasa 2. Saya nak kamu ingat lah. Tak apa kamu buat satu-satu kan? Okay, macam mana ni? Dapat 2 tambah. Okay, ni baru kembangkan. 5 darab 4. 20. Kembangkan. 12 kali 5. Tambah 60. X. Tambah. 9 kali 5 berapa? 45. 45. Okay, so kamu akan dapat 20 X kuasa 2 tambah 60 X tambah 40 7. So ni jawapan dia. Okay, boleh Okay, kita buat B pula. Okay, something. Okay, B. Okay, yang pertama soalan ni dia nak FG. So, FG tadi bermaksud F kurungan GX.
GX. So dalam kes ni GX adalah kamu punya objek kan. Saya bintangkan. Ni objek kamu. So F tu apa? F tu adalah 1 tolak. Okay. X kita ganti dengan bintang betul? Per 2 Okay, so 1 tolak. Okay, X tu kamu ganti dengan bintang. Bintang kamu apa dalam kes ni? 4 per dengan X. Betul tak? Betul. Okay, lepas tu kita buat apa? Per semua ni dengan 2 kan? 4 per X per 2. Wow. Tengok pun macam takut kan? Okay, 1 tolak. Okay, 4 per X per 2. Jadi apa ya? 4 per X per 2 ni maksud dia 4 per X kalau kita darab kan? Darab 1/2. Darab 1 per 2 kan? Benda yang sama kan? Betul tak? Betul. Okay, betul lah ni. Okay, dia benda yang sama. So, bahagi 2 tu macam tu. Okay, so kamu boleh selesaikan. Kamu dapat berapa ni? So, di situ kamu akan cancel this one. Okay, ni cancel. Apa yang saya buat hal. Cancel 2. Kamu selesaikanlah. Tajuk pula. Okay, per 2. Oh, ni boleh potong kan? Saya tak tahu lah pen saya ni. Saya tak boleh tulis pula. Okay, 2 ni kamu potong. So, kamu dapat apa di situ? Okay, potong 2. So, kamu akan dapat 1 tolak 2 per X. Betul tak? Okay? Dapat sama tak dengan saya? Dapat. Dapat cikgu. Bagus, terbaik. Okay, dah dapat. So, seterusnya dia nak cari tadi FG. So, sekarang kamu cari GF. Cari GF pula. Sama Okay, cari GF. Sambil tu kamu buat Nombor 2. GF. GF bermaksud G kurungan FX. So sekarang FX akan jadi objek kamu lah. Macam saya bulankan tadi kan. Okay. Apakah G? G adalah 4 per X. Maksudnya 4 per bulan tau. Okay, dia. So bulan kamu tadi tu kamu ganti dengan 4 per 1 tolak X per 2. Akan jadi macam ni. Okay, kalau nampak soalan ni macam nak selesaikan ni? Cuba selesaikan yang bawah ni dulu. 4 per, okay. Ini akan jadi, kita samakan penyebut, kita akan dapat 2 tolak X per 2 kan? Okay. So, ni bermaksud, cuba selesaikan. Tengok pun takut dah. Okay, macam nak selesaikan ni. 4 bahagi X tolak 2 tolak X per 2. So, ni ialah
Cuba kamu selesaikan. Pen saya dia lambat detect, tak tahu lah kenapa. OneNote ni. Okay, bermaksud baru boleh. 4 bahagi 2 tolak X. Darab 2 kan? Darab 2/1 kan? Sebab ni kan 1/2 kan? Balikkan 2/1. So kamu akan dapat 4 darab 2, 8/2 tolak X. Okay? Dapat macam ni lah. 8/2 tolak X. Okay, so kita tengok pada C. Okay, C pula G kuasa 2. Apa maksud G kuasa 2? G kuasa 2 bermaksud, apa maksud G kuasa 2? G kuasa 2 dia, you rasa apa benda? G kuasa 2 adalah G darab dengan apa? G darab G je. Okay, betul. Kalau G kuasa 3, G darab G. So kalau G kuasa 2 bermaksud dia adalah G darab dengan G tu benda dia. Jadi yang pertama tu G, kalau G apa? G gigi. G adalah G kurungan G X. Okay, tu maksud G kuasa 2. Okay, maksud dia GX tu dia jadi objek kan? Setiap objek tu kita ganti, setiap X kita ganti dengan objek dia. So dalam kes ni adalah bintang dia. Tapi maksud dia bila kamu nampak apakah GX tu 5 kan? 5X tambah 2. Jadi setiap X tu kita ganti dengan bintang. Okay, tambah 2. Jadi 5, okay, kurungan. Okay, apa bintang kita? 5X tambah 2. Tutup kurungan. Apa lagi? Apa yang saya tertinggal? Tambah 2 kan? Tambah 2. Jangan betul pula yang ni. Ini ada lagi kat sini kan? Okay, so selesaikan 5 darab 5, 25X. Tambah 2 darab 5, 10. Tambah 2. So kamu dapat 25X tambah 12. Kes yang pertama. Yo. Yang F dengan G, macam nak bezakan objek dengan image tadi? Yang mana? FG dengan GF ni, macam nak bezakan dia objek ke image? Okay. Yang tadi berbalik kepada yang first kali. Ni. Sorry. Ini konsep asal dia. Okay, konsep asal dia, bila dia suruh macam ni kan, kau tengok Okay, kan dia tulis GF adalah A peta pada C kan? So kalau GF ni maksudnya FX tu adalah dia punya objek. Okay, apa yang datang kemudian jadi objek dia. Macam contoh, kamu ada yang pertama, soalan pertama tadi tu, kan kita ada cari GF dengan FG. Saya punya OneNote buat hal pula. Aduh. Itulah teknologi kan. Maksudnya tadi kalau siapa-siapa tak faham, okay. Kalau saya ada, saya punya ni pun tak keluar.
Panas sangat kan komputer ni. Dia macam ni cikgu yang G, dia punya image dia GX. Kalau GF, dia punya image dia FF. Image tu objek. Oh, Kamu kata kamu nak tahu objek ke image? saya tak boleh beza dua-dua je. Awak ni. Kalau lah jawab mana? Ni GF, FG. Okay, kalau FG, ni kan, FG kan? Kalau FG, kalau FG maksudnya dia adalah FGX, betul tak? Okay, dalam kes ni, GX ni adalah objek. Okay, kes pertama kan? Okay. Kalau dia GF, bermaksud GFX, betul? Okay. Kalau kes ni yang mana satu objek? FX dia akan jadi objek. Okay, jelas tak? Jelas. Faham. Okay, so kalau kamu tengok contoh, saya tak apa, topik ni memang baru, jadi memang kita memang kena ulang-ulang, biasa. Saya dah biasa benda ni. Okay, kalau macam ni soalan ni kan, okay, FG, yang ini bermaksud FGX. Okay, ni bermaksud FGX. Ni adalah F kurungan GX. Jadi maksud je kat sini, GX adalah objek. Objek kamu Jadi bila GX adalah objek kamu, kamu ambil function F tu. F tu apa? F tu adalah 2, X tambah 3. Setiap X tu kamu ganti dengan dia punya objek. Jelas tak kat situ? Jelas. Okay, kalau GF, ini maksudnya G kurungan FX. So dalam kes ni FX kamu adalah dia punya objek. Okay, jadi apakah function G tu? G itu adalah satu tolak X. Bermaksud, bila masa kamu nampak X ni, kamu ganti dengan dia punya objek. So satu tolak X tu ganti dengan objek dia, 2X tambah 3 lah. Okay, jelas tak? Jelas. Okay, tulis. Nanti lupa. Okay, so kita tengok soalan yang kedua ni. Saya suka macam ni lah kan. Sebab saya, admat ni kita kena responsif. Tak tahu kena cakap lah kan, macam dalam kelas lah, kena ulang balik benda tu. Okay, untuk yang kedua ni, kita ada GF2. So sebenarnya dia adalah GFX lah. GF2 tu GFX So kita buat yang kedua. Okay, GF2. GF2. Maksudnya kat sini F2 ni adalah you punya objek. Okay, so apakah itu G? Ni G adalah 5. Okay, X kan? So X tadi kita ganti dengan apa? Ganti dengan, dalam kes ni apa kita punya bintang? F kita kan? So ganti dengan bintang. So F kita adalah X kuasa 2. So X ni dah ada 2. So kita letak apa kat sini? Nanti kamu pening pula Boleh tak saya nak padam sikit? Saya takut kamu, kan saya lompat-lompat kan kamu tak faham. Saya padam sikit. Sebelum cari GF2, kita cari GFX dulu. Okay, GF kurungan X. Okay, cari yang ni dulu sebelum cari GF2. So GFX sama dengan, okay, G adalah 5. Okay, X kita ganti dengan fungsi fx. So kurungan X kuasa 2 tolak 4 X tambah 1 tutup kurungan tambah, apa lagi yang kita tak tulis? Tambah 2. Betul. Okay. So, benda ni kalau kamu selesaikan, okay, kita dah dapat dah, ni adalah GFX. So, sekarang kita cari GF2. Apa maksud GF2 ni? Maksudnya, dekat X kamu gantikan dengan
Gantikan dengan apa? 2. Gantikan 2. Bagus. So, 2 kuasa 2 tolak 4 kurungan 2 tambah 1 tambah 2. Okay. So kira kurungan tu ubah data tu kan, kira kurungan. So 5 kuasa 2, 5 kuasa 2. 2 kuasa 2 4. 4 tolak 8. 4 tolak 8 negatif 4 tambah 3 tambah 1 negatif 3, betul tak? Tambah 2. So kamu dapat negatif 15 tambah 2 berapa ni? Negatif 15 tambah 2. Negatif 13. Negatif 13. Negatif 13. Okay, tu soalan kedua. Okay, saya bagi masa kamu 5 minit, cuba kamu buat nombor 3. FG negatif 1. Okay, kamu cuba buat. Sekejap lagi saya akan panggil nama. Dia je panggil nama. Panggil nama. Kamu buat dulu. Apa nama tu? Wheels of Name. Saya akan panggil nama mengikut Wheels of Name. Siapa yang tengah baring-baring sampai dengar kelab-kelab saya tu siaplah dia. Okay, saya ada beberapa nama. Ni saya ambil kelas mana ni? Tahu kelas mana saya ambil. Antara dua kelas ni lah. Nanti soalan lain. Okay. Okay, siapa pelajar yang bertuah ni? Okay, nama yang bakal appear ni dia kena bagi tahu saya apa jawapan yang dia dapat. Cari benda lain pula. Present now. Tengok ada yang left tu, left class. Okay, wheels of name. Kamu nampak tak spin saya? Tap to spin ni.
Nampak lah kot kan? Okay, saya nak spin nama yang terpilih ni kena... Tak nampak lagi Tak nampak lagi. Aduh, lambatnya. Nampak. Yang lain nampak dah? Tak. Tak nampak lagi. Nampak betul kan? Tak. Saya punya ni dah sharing. Dia tengah nama yang Amir Muhaimin ni? Amir, ada Amir? Amir, apa jawapan Pak Amir? Sekejap je Amir. Baru ada, lambat lah keluarnya. Okay, saya spin lagi sekali. Baru nampak. Bagi tahu saya jawapan Nah, nama yang betul lah. Siapa tu? Muhammad Akil. Ada tak pelajar yang nama Muhammad Akil kat sini? Ya, saya cikgu. Dapat apa? Saya dapat 22. 22. Okey, saya nak tekan lagi sekali. Nak tekan dapat jawapan apa? Okey. Ayu Umairah. 20. Okey, Ayu, dapat berapa Ayu? 22 cikgu. Dapat berapa? 22. 22 Okey, bagus. 22. Okey, 22. So, jawapannya memang 22. Okey, maksudnya kamu boleh buat lah. Alright, so kita teruskan. Saya share balik. Saya punya, apa nama tu? OneNote saya. Maksudnya kamu dapat menguasai konsep tu lah, bagus. Okey, kita teruskan dengan soalan yang lebih ni, mencabar. Okey, D pula. Fungsi G ditarifkan oleh, ni fungsi dia. Okey, nampak tu? Cari ungkapan bagi G kuasa 2X, G kuasa 3X dan G kuasa 4X. Banyaknya, kan? Berkuasa-kuasa G kamu tu. Okey, tak payah takutlah macam tadi. Tadi ada yang katakan G kuasa 2X ni cikgu adalah G berapa? GG kan? Jadi yang pertama kita buat dulu G kuasa 2X. So G kuasa 2X bermaksud dia adalah G kurungan GX. Okay? Jadi GX ni dia punya objek. Tapi GX yang kat luar adalah dia punya image kan? So apakah G? Salin, kamu dapat 1 tambah. Okay, X kamu jadi bintang lah sebenarnya. Per bintang tolak 1. Okay, bermaksud setiap bintang kamu tu ataupun S kecil tu kamu kena ganti dengan GX. Okay, ni mencabar soalan ni. Macam takut je nak selesaikan cikgu kan. So kamu kena buat lah kurungan, ganti dengan bintang. Ni bintang kita ni. Ni bintang ni semua ni. Okay. So 1 tambah X bahagi dengan X tolak 1. Okay, okay, bintang kita. Okay, per 1 tambah X bahagi X tolak 1 tolak 1. Boleh? Okay, kena buat macam ni dulu. Okay, kemudian okay, bila kita nampak yang atas ni dia punya apa kita panggil numerator dengan denominator, penyebut dengan penyebut dengan ingat atas dengan bawah ni lah kan. Okay, samakan dia punya penyebut. Okay, yang atas ni kamu kena kali dengan X tolak 1 yang ni. Kamu nak samakan penyebut kan.
So kat sini kamu settlekan yang ini dulu. Saya buat right ni. So kamu akan dapat X tolak 1 tambah 1 tambah X per dengan X tolak 1. Ni yang bahagian right kamu. Kamu samakan penyebut Bila samakan penyebut, dekat 1 ni kamu darab dengan X tolak 1. X tolak 1. So dapatlah X tolak 1 tambah 1 tambah X per X tolak 1. Lepas tu per yang besar ni. Per yang besar. Lambat pula apa ni. Tak keluar. Pen saya ada masalah. Ataupun komputer ni ada masalah kot. Dia dah lama sangat terbuka Ada semalam tak tutup. Okey, kamu cuba selesaikan. Per yang besar ni, yang bawah ni kamu cuba samakan dia punya penyebut juga. Cara yang sama. Yang satu ni kamu darab dengan S tolak 1. Kamu cuba buat dulu sampai saya selesaikan. Kalau kamu dapat siapkan sebelum saya selesaikan, hebatlah. Boleh. Maksudnya kamu dah hebat. Oh ya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Okey, saya selesaikan yang bawah ni. Yang ni yang selesai kat bawah ni. So 1 tambah X tolak 1 kan. So saya buat kurungan. X tolak 1. Per X tolak 1. Okey. Takutnya nak selesaikan kan. Tak payah takut. Benda ni kita boleh buat. Okey. Okay, so selesaikan. Okay, selesaikan yang saya buat right ni. Okay, so X tambah X kamu dapat 2X. Kan? So kita sini 2X. Okay, negatif 1 tambah 1 dapat apa? Kosong kan? So yang ni dah tak ada dah. Negatif 1 ni. Negatif 1 tambah 1 dah tak ada. Jadi kosong. Sama dengan kosong. So tinggallah 2X sahaja. Jelas So 2X per dengan X tolak 1. Per dengan X tolak 1. Okay, so ni part right saya yang pertama. Okay, right saya yang kedua. Right 1 ni right 2. Okay, kita selesaikan right yang kedua. So per besar-besar. Per. Okay. Kita buat yang bawah dia pula. Per, okay. Yang ni buka kurungan. Maksudnya saya akan dapat 1 tambah X tolak 1. Jadi X tolak X dapat kosong betul? Sini dah tak ada dah. So 1 tolak jadi tambah. 1 tambah 1 berapa? 2 betul? 1 tambah 1 2. Yang X tadi tu dah tak ada dah meninggal lah. Ini dah habis kan? So 1 tambah 1 2. Okay, per dengan X tolak 1. Okay, so selesaikan. Okay, selesaikan. Kamu akan dapat X tolak 1, X tolak 1 ni boleh cancel tak sebenarnya? Ni soalan saya tanya kamu ni. Pumas ni. Macam mana? Dia boleh mati kan? Ni adalah 2X X tolak 1. Kalau kita buat darab. Okay, yang ni bawah dia kena dekat atas. Per 2 dia akan benda yang sama. Ini kamu salin. Okay, so dekat situ X tolak 1 kamu boleh cancel kan? Cancel. Sini cancel. Sebab darab kan? Darab kamu boleh selesaikan. Apa lagi yang kamu boleh selesaikan? 2 dengan 2 boleh tak matikan? Boleh tak? Atas ke bawah ni, matikan? Tak. Boleh ke tak? Ni darab tau. Darab boleh. Okay, so apa yang tinggal kat sini? Yang tinggal adalah Yes. X. Selesai punya panjang. Jawapan dia apa?
saja kan? Gram ke tak gram? Saja je nak kena orang. Okay, so yang pertama kamu dah dapat dah. G kuasa 2X, kamu dapat X. Okay, selesai. Okay, yang kedua dia nak cari G kuasa 3X. Okay, jangan takut, jangan kata macam alamak nak buat G kuasa 3 pula cikgu. G kuasa 2 pun dah tak mampu. Macam mana nak buat G kuasa 3 kan cikgu? Aduh. Okay, tak apa, kita buat dia kan. Okay, nak pakai ruler ni lah. Cantik sikit. Garis. Okay, stop. Okay, kita buat nombor 2. Nombor 2, dia nak cari G dan nombor 2. Nombor 1 juga ni. Nombor 2 dah lain. Soalan yang sama tapi nombor 1. Nombor 1, tadi dah cari G kuasa 2. So, dia nak cari G kuasa 3X. So, apa maksud G kuasa 3X? Siapa tahu? G kuasa 3X maksud G darab G darab G kan? Tadi kita dah cari G kuasa 2. So, boleh tak saya tulis G kuasa 2X? Boleh tak? Jawapan dia boleh lah. Sebab apa tadi? Boleh G kuasa 2 adalah GX kan? Kalau G kuasa 3 adalah G kuasa 2X. Sebenarnya sama. Dan arti kata lain, G kuasa 2 ni dia dah menjadi kamu punya, kamu tulis di sini, dia akan jadi kamu punya objek. Okay? G kuasa 2. Boleh? Jelas tak? Okay, so apakah G kamu tadi? Okay, G. Kita ambil G. G kita ialah 1 tambah bintang kan? Per dengan bintang tolak 1. Okay, setiap ada bintang, kita ganti dengan G kuasa 2. Faham tak? Kita ganti Kita ganti. Okay, so sama dengan 1 tambah. Okay, G kuasa 2 kamu berapa? Berapa G kuasa 2 kamu? G kuasa 2 kamu berapa? Hello? G kuasa 2 kamu berapa? Yang kamu dapat jawapan tadi berapa? G kuasa 2? X. Dapat X. So, ganti bintang, kita ganti dengan X tadi. Per dengan X tolak 1. Ganti kat sini. Bintang kita tadi kan. Okay, so kamu akan dapat. Itulah jawapan kamu. Dah tak boleh selesai dah. Ni di depan dia. Okay, jadi kamu dapat satu conclusion. G kuasa 3X, kalau kamu tengok sama tak dengan GX kamu? Buat titik 3. G kuasa 3X sama dengan GX. Betul tak? Function asal kamu. GX kamu adalah 1 tambah X per dengan X tolak 1 kan? Benda yang sama kan? Okay. So, G kuasa 3X dapat balik function yang sama. Okay, kemudian kita cari G kuasa 4 pula. Saya nak ke sana. Ke sana. Kita buat G kuasa 4. Ambil baris lagi. Okay, G kuasa 4 pula. Okay, apa yang kamu faham dengan G kuasa 4? Okay, kalau G kuasa 4, still nombor sama. Okay, G kuasa 4X adalah G2 kurungan G kuasa 2X. Setuju tak? Okay, sebab tadi GG, kalau G darab G adalah G kuasa 2. Kalau G kuasa 3 adalah G, objek dia G kuasa 2. So dapat G kuasa 3. Kalau G kuasa 4 adalah G kuasa 2, G kuasa 2X. So G kuasa 2X ni dia akan jadi dia punya objek. Okay. So apakah G kuasa 2? Tadi kamu dah cari G kuasa 2, kamu dapat apa? X, betul tak? Okay, so Betul. X. So X, nak ganti X. Macam mana tu?
Okay, G kuasa 2X. So, X kita dapat bintang kan? So, bintang kita apa? Bintang kita. Ni objek. So, ini adalah X. Sebab G kuasa 2X kan? Pening sikit kan? So, G kuasa 2 kita X. Objek kita pun X. X masuk dalam X, dapat X lah. Bukan X kuasa 2 dapat X. Memang masuk-masuk. Okay. So, kamu dah cari. Jadi, bila kita buat satu conclusion, kalau G kuasa 2X, G kuasa 3 dapat balik function GX. G kuasa 4 kita dapat balik X. Kalau G kuasa 5, kamu rasa dia dapat berapa? Dia akan ada pattern lah. So pattern dia, kita buat titik 3, dia akan ada satu pattern ataupun corak. Kalau GX, masuk GX ni G kuasa 1. Okay, GX kamu dapat GX lah. 1 tambah X per X plus 1. Tapi kalau G kuasa 2X tadi, kamu dah kira, kamu dapat X. Kamu dah kira, kamu dapat X. Okay, kalau G kuasa 3X, kamu dah kira tadi, kamu dapat GX. GX dapat balik function yang sama kan? Okay, kalau G kuasa 4, kamu kira, kamu dapat X balik kan? So, tulis kat sini. G kuasa 4. Kan saya lambat. Kalau G kuasa 4 tadi dapat apa? Dapat X. So, G kuasa 4X. Kita dah kira kita dapat X Okay, so sebenarnya dia ada pattern yang sama lah. So, kalau kamu teruskan pattern dia, kalau saya buat G kuasa 5, kamu rasa-rasa saya dapat apa? Kalau G kuasa 5. Dia dah ada pattern kat situ. Okay, kalau G kuasa 5, saya akan dapat balik GX. Dia adalah odd number kan. So, sini sama. Saya dapat GX. Kalau G kuasa 6, saya dapat apa? Saya akan dapat X. So, bila kuasa yang ganjil, saya dapat fungsi dia, GX. Kalau kuasa genap, saya akan dapat X lah. Jadi, seterusnya nombor 2. Okay, bila dia nak, nombor 2 tu dia nak cari G30. 30X. 30X. Dan G105X. Takkan kamu nak buat banyak kali kan? So, kamu nampak ada pattern. Kalau G30 ni kuasa genap ke kuasa ganjil? G kuasa 30 genap ke ganjil? Genap kan? So, G kuasa 30, kamu rasa kamu dapat GX ke kamu dapat X? Kalau kamu dah tengok pattern ni. Kamu akan dapat X. So, ni jawapannya. Okay, tak payah cik cari kan? Sebab jawapan sama je. Kalau G105, ni adalah genap ke ganjil ni? Ni ganjil. Okay, kamu tengok ganjil. Kamu rasa apa jawapan dia? GX. Akan dapat GX. Ataupun 1 tambah X bahagi dengan X tolak 1. Okay, so ini dia punya conclusion. Okay, so kalau kamu tahu apa objek, apa image, kamu boleh buat dengan baiklah. Okay, soalan yang ini memang famous Saya pernah tengok lah dia. Dekat matrik saya pernah tengok. Matrik ada keluar soalan ni lah. SPM, insyaAllah keluar juga lah. Okay, so kita teruskan. Nombor 2, saya pun nak panggil lagi orang bertuah. Okay, nombor 2. Yang ni senang sikit lah. Cari nilai X untuk setiap fungsi gubahan yang berikut. Okay, diberi F, diberi G, given F, G, X. Okay, dia nak cari nilai X. Ni lain pula. Okay, yang A kita buat dululah sama-sama Okay, given FGX. So, FGX sama dengan 2. Lambat. Okay, so F
kurungan GX. Okay, sama dengan 2. Sekarang nak cari ni. X kan. Okay, sekarang GX adalah bintang awak ataupun objek awak lah. So, awak nampak F. Okay, salin F. 2. Lepas tu ambil bintang. X tu bintang lah. Tambah 4 sama dengan 2. So, 2. Okay, X kita ganti dengan X tolak 2. Boleh tak? Faham tak yang ni? Faham. Faham Okay, kemudian kita nak buat apa? Kita keluarkan. So, 2 darab dengan X, kita dapat 2X. Tolak 2 darab 2, kita dapat 4. Tambah 4 sama dengan 2. So, 2X. Yang ni boleh habislah. So, X sama dengan 1. Okay? Alright, cuba kamu buat yang kedua pula. Okay, so yang ni kejap lagi saya akan buat wheels of name tu. Tengok siapa yang bertuah. Buat dulu. Nak habis lah, sikit lagi nak habis. Kalau ada siapa nak raise hand boleh lah, nak volunteer. Tak apa, saya panggil je. Saya pakai words of name. Sambil-sambil tu kamu try buat. Okay, siapa nama nak bagi ni? Buat X ni. Okay, saya panggil dalam 3-4 nama lah. Tengok kita bandingkan jawapan Okay, orang tua. Mak Akib. Mak Akib bersedia. Nanti cari jawapan. Saya panggil lagi orang kedua. Ilham Haziq. Kedua Ilham Haziq. Okay, last sekali yang ketiga. Aiman Bazli. 3 orang ni. Bagi saya apa nama jawapan awak? Awak dapat apa? 3 orang ni. Dah dapat belum? Dah dapat? Akmal Akid, Bazli dengan apa tadi? Ilham Antara 3 orang. Siapa dah dapat jawapan? Beritahu. Cikgu, jawapan dia 1 je cikgu. 1, betul. Pandai. Bagi kita pakar. Betul, pandai lah. Jawapan dia 1. Hebat. Okay, so sama macam tadi, saya bagi je lah kan. Okay, saya nak, bila kamu jelas mana satu objek, mana satu image, kamu boleh buat sebenarnya. Okay, so GS kamu bintang So ambil F.
F kamu 1 tolak. So X adalah bintang kamu per 2 sama dengan negatif 1. So 1 tolak. Bintang kita ganti dengan 4 per X. Per 2 sama dengan negatif 1. Okay, 4 per X per 2 ni sebenarnya ialah 1 tolak 4 per X darab dengan 1 per 2 kan? Tolak. Sama dengan negatif 1. So, saya potong. So, dapat 1 tolak 2 per X sama dengan negatif 1. Okay, and then ni bawa pergi sana, ni bawa pergi sini. Kamu dapat 2. Ni bawa pergi sana, saya dapat 1 sama 2. Ni saya dapat 2 per X. Ini pindah sana. Okay, and then saya nak X saja. Jadi, X adalah 2 bahagi 2. So, saya dapat X saya 1. Betul. Okay, good job. Cakap kat diri siapa dah dapat tu. Good job. Kau boleh buat weh. Good job. Okay? Good job. Cakap kat diri masing-masing. Good job. Okay. Kita buat satu soalan. Nanti saya akan tinggalkan soalan B untuk awak buat sendiri ya. Okay. 3A diberi fungsi F dibagi G dibagi F, G, X. Cari nilai A dan B. Wow. Soalan dia macam wow sangat kan? Okay, what should we do this one? Okay, kita ambil dulu yang kita ada FGX ni. Okay, kita buat langkah 1. Biasalah, saya punya ni. Buat hal lagi. Kita nak cepat kan? Dia buat hal pula. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah 1. Boleh pun. Okay, kita tengok FGX kita. Selesaikan sebab dia bagi F, dia bagi G, dia bagi FGX. Dia bagi F, dia bagi G, dia bagi FGX. So, yang FGX ni kita dah tahulah, ni gabungan. Tapi kalau FGX yang atas ni, benda yang sama lah kan sepatutnya. Maksud saya, kita ada FGX. So, kita cari dulu FGX. Ni, cari dulu ni apa. Okay, cari FGX. So, diberi yang saya tik ni, saya tik 1 dengan tik 2. So, FGX ialah, GX kamu bintangkan. Okay, so F kamu ganti, F kita apa? 9 tolak 2X kan? So, maksudnya 9 tolak 2. X tu bintang kamu lah. So, bintang kamu gantikan dengan, nak gantikan apa? Apa objek kita? Bintang ni lah. Ni bintang, objek. So, ganti dengan GX. GX kita ialah AX tambah B. Boleh faham tak? Boleh? Boleh. Okay, so teruskan. So, kamu akan dapat 9 tolak 2AX. Okay, yang ni dapat apa ni? Tambah B ni. Tolak dengan 2B. Buka kurungan Okay, so kamu akan dapat macam ni. Okay, ni soalan pertama. Okay, so langkah pertama. Langkah kedua, kamu bandingkan dengan FGX yang dia dah beri. So FGX yang dia dah beri adalah 1 tolak dengan 6X. So kamu bandingkan. Okay. So bandingkan FGX tadi dengan 1 tolak 6X. Jadi kita dah ada yang langkah 1 tadi tu. So langkah 1 tadi kita pun salin lah. 9 tolak 2X tolak 2B. Okay. So bandingkan 9 tolak 2AX tolak 2B sama dengan 1 tolak 6X. Faham tak? Faham tak ni? Faham kan? Okay, so kamu kena susun. Kamu dapat X ni dekat belakang. 1 ni dekat depan. Jadi benda yang tak ada X tu kita kumpulkan dekat depan. So apa benda yang tak ada X tu? Yang tak ada X adalah 9. Yang tak ada X adalah tolak 2B. Kumpulkan. So kamu akan dapat 9 tolak 2B. Kamu kumpulkan Maksudnya tolak dengan 2X. Okay, sama dengan 1 tolak 6X. Okay, lepas tu kamu boleh bandingkan dia. Jadi kita bandingkan. Okay, kita nak banding apa dengan apa? Kita bandingkan 9 tolak 2B. Allah.
Lambat sangat. Rasa saya dia dah overheat. 9 tolak 2B kita banding dengan 1. Itu soalan yang pertama lah. So kita pun kira 9 tolak 2B sama dengan 1. Kita banding So tulis sini banding. Okay. Meanwhile, apa lagi? Kita ada negatif 2AX. Kita banding dengan negatif 6X. So negatif 2AX sama dengan negatif 6X. Ini kita banding So kita dapat 9. So 9 tolak 1 sama dengan 2B. So 9 tolak 1, 8 sama dengan 2B. Jadi B adalah 8 bahagi 2. So B sama dengan berapa? B sama dengan 4. So kalau yang ini pula, yang sebelah satu lagi ni, kita boleh potong X dia. Dah tak ada dah. So daripada situ straight away kita akan terus dapat dia punya jawapan. So A sama dengan negatif 6 bahagi dengan negatif 2. So A kita sama dengan 3. Dah dapat dua-dua jawapan. Okay? So saya selesaikan, tinggalkan kamu 3B nanti hari minggu apa? Minggu depan Minggu depan saya akan tanyalah kamu dapat apa jawapan dia So B tu kamu buat. Lepas tu kita boleh tengok sikit soalan. Latihan pengukuhan tu kamu cari mana yang kamu boleh buat Tengok cari sekejap. Banyak pasal sungsang. Apalah kamu buat B tu dulu. Ataupun ada tak buku soalan buku teks? Okey ada dah. Okey, kamu tengok apa nama tu soalan latihan pengukuhan tu. Kamu boleh cuba buat sikit-sikit yang saya nampak lah yang kamu boleh buat Sekejap. Okey, nombor 7. Kamu boleh cuba buat nombor 7, latihan pengukuhan Nombor 7, kamu boleh buat. Kamu buat nombor 7 ni. Satu lagi kamu boleh buat nombor lambatlah. Keluar. Okey, buat nombor 7. Cuba buat nombor 7 ni, clone SPM ni. Ni. Okay, nombor 7. Okey, lepas tu you boleh buat memetakan map to function is. Diberi 2 memetakan diri sendiri di bawah fungsi. Apa yang lagi? Memetakan diri sendiri. Memeta ni tak payahlah. Okey, buat nombor 6 lah. Sebenarnya kalau boleh buat 6, 7, 8 tapi saya tak nak bagi banyak-banyak. Nanti kan sama je, saya akan suruh kamu buat benda yang sama juga. Okey, ambil nombor 10. Nombor 7 dengan nombor 10. Nombor 10 So kamu try buat yang tadi tu, yang B tu. Lepas tu nombor 7 dengan nombor 10. Cari nilai X sama nilai JS memetakan pada diri sendiri. Okey, memetakan ni dia pergi ke mana lah. So kalau peta pada diri sendiri ni sebenarnya GGX. Peta ke mana, dia fungsi dia ke mana, dia pergi ke mana, tu benda dia. Okay, GGX tu memetakan dirinya sendiri. Okay. Macam ni memetakan A kepada C. A kepada C. Jadi kalau function nanti kita boleh bincang lah soalan macam ni. Okay, so saya harap perkongsian kita pada hari ini bermanfaat untuk kamu. Okay, jadinya kita teruskanlah perjuangan ni. Kamu selesaikan yang mana kamu boleh buat tu, tak dapat kita boleh bincang untuk next class lah. Okay? Okay, tak ada apa, kita tutup kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Go. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Go. Masih Go. Terima kasih, Go. Sama Sarvesh. Ni.